الذي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت بك برحمتك استغفر الله العظيم. Nampak? Situ nampak kan? Tafsir di depan tafsir. Astagfirullahaladzim. Jangan nanti ya, suara masuk. Noah masuk. Noah, Hana masuk. Oh, Hana masuk dah lah. Jangan ke situ. Naik kat bilik nanti dah habis. Nampak tadi tudung. Tak nak apa dah live lah. Dah live. Tu Mak cakap tu off ni. Lagi naik atas tutup. Tutup pintu. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa anta wa ana abduka wa ana a'udzubika min syarri bulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi wa dzunubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. وبيسر ولا تعسر بتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Salam Finus Kolbu siri ke-73. Alhamdulillah. Bertemu lagi kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hamba yang benar-benar bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya, santai-santai kita. Fitness Kolbu ni santai-santai tapi pengisian tetap kita mengulah segala perbahasan yang telah kita bincangkan pada sesi kuliah pengajian kita dan hal-hal yang berkait rapat dengan perbahasan tentang hati dan apapun niatkan sebagai menuntut ilmu supaya kita dapat pahala menuntut ilmu, kita dapat suasana duduk dalam taman syurga juga. InsyaAllah, inna a'malu binniyat. Semua amalan itu bermula dengan niat. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT, alhamdulillah, subhanallah. Jadi saya dah tulis caption dalam tajuk kita tu, banyak tu tajuknya. Antaranya lumrah versus fitrah, adat versus ibadat. Apa lagi? Lumrah versus fitrah. Apa saya lupa tajuk. Hilang dah caption. Adat versus ibadat. Jadi
kalau kita lihat dalam kehidupan ni, ianya semua soal tentang hati, insya-Allah. Tentang jiwa, qalbu. Terutamanya tentang lumrah versus fitrah. Adat versus ibadat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mungkin kadang-kadang kita ni keliru bagaimana nak bezakan lumrah dan fitrah. Mungkin kita keliru kat situ. Pagi ni kita bincangkan, insya-Allah. Pagi ni kita bincangkan tentang perbahasan lumrah versus fitrah. Dan adat versus ibadat. Ini pun banyak kadang-kadang kita keliru. Bagaimana nak bezakan adat versus ibadat. Pun kadang-kadang kita keliru, kan? Dan juga kita juga keliru bagaimana kita nak berhadapan dengan qalbu, dengan berhadapan dengan nafsu. Ada yang melihat bahawa perjalanan ya, tegas versus keras. Ya, terima kasih Puan Rosliza. Tegas, keras. Itu pun kita sentuh juga pada pagi ini. Dia sebenarnya kalau kita rujuk kepada lumrah, adat, dia akan pergi pada keras. Tapi kalau pergi pada fitrah, ibadat, dia akan pergi pada tegas. Tegas akan pergi kepada fitrah dan ibadat. Tapi kalau pergi pada keras, dia pergi pada lumrah dan adat. Macam mana nak bezakan tu? Macam mana nak bezakan? Sudah pastilah dengan kebenaran. Sebab perkara ini perkara yang tersembunyi. Alhamdulillah. Tegas fitrah, dia akan pergi ibadat. Keras lumrah, dia akan pergi pada adat. Dan ini kalau kita gagal memahami, akan ada orang dia akan sebagai contoh, fitrah wanita itu adalah, tadi saya baru dapat satu klip video di forward kepada saya tentang 3 fitrah wanita. Pertama, pencemburu. Kedua, penangis katanya. Ketiga, pembelanja. Kalau itu isterinya itu enggak ada cemburu ni, seberang-seberang sana. Ceraikan saja katanya. Itu bukan perempuan. Waduh, Pak Ustaz, dia benar Pak Ustaz. Kalau isterinya enggak pernah penangis, itu perlu diceraikan, itu bukan isteri. Kita pun pening. Mana Ustaz boleh kata itu fitrah? Okey, pertama kita bahas dulu bab fitrah. Baik, kita bantu dua sebar kan, buat sahabat kita masuk dulu. Ni tajuk kita ni nampak santai ni. Malam ni kita sambung lagi. Kita detailkan sikit. Sebab dia akan pergi kepada pembinaan kolbu yang membawa kepada ya ayat Tuhan, nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah, irji' ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau kita tak tahu term ini, walaupun mungkin kita banyak ilmu, nak tahu ilmu tu, nak tahu ilmu ni, macam-macam kita kaji tentang ilmu, tapi tentang kolbu, perbezaan kalam, term saja pun kadang-kadang kita masih lagi confused. Sedangkan kita nak siapkan kolbu kita menuju kepada perjalanan yang tenang. Bagaimana nak pergi pada ketenangan? Term pun kita tak tahu nak bezakan. Fitrah dengan lumrah pun tak tahu nak beza. Tegas dengan keras pun tak tahu nak beza. Adat dengan ibadat tak tahu nak beza. Siapa yang nak bezakan? Hati. Hati je yang boleh membezakan, bukan akal. Kalau akal ni, dia duk nampak benda yang dia nampak depan mata je akal. Semata-mata fikiran. Dia yang akan mendorong fikiran untuk melihat kebenaran, itu adalah hati. Jadi sebab itu, nak membina hati yang fit, yang kuat, itu dia kena faham terminologi. Sebab itu antara yang pertama Allah ajar. Kita tengok, Allah ajar kepada Nabi Adam AS. Apa dia? Nama-nama. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. Nampak? Allah ajar nama-nama. Term lah tu, term tadi. Macam fitrah apa, lumrah apa, adat apa, ibadat apa, tegas apa, keras apa, nafsu apa, kolbu apa. Terminologi itu. Sebelum kita nak buat sesuatu tu, dia ada description.
Mana play. Oh, tekan kalau beli alat on. Okey, ini faham dulu terminologi. Baru kita boleh instruct nanti. Yang nak fahamkan term-term itu adalah hati. Sebab tu hati ni perlu menjadi king, raja yang akan memberi instruction, arahan kepada seluruh anggota badannya. Terutama memberi arahan kepada akal fikiran. Tak, ayo mata dengan perempuan tak boleh berpisah. Ya ke? Betul ke statement tu? Pernah juga baca ustaz, pasangan yang tiada langsung cemburu maknanya dah tak sayang pada kita, meletakkan yakin itu pada Allah. Dah. Bukan kata tak cemburu tu. Cemburu tanda sayang pun dah salah dah. Cemburu ni apa? Perbahasan cemburu ni tentang hasad. Dalam Islam, cemburu dinamakan hasad. Hasad yang dibenarkan, kata Nabi, dua je. Nampak? Hasad kepada orang yang berilmu, mengamalkan ilmunya. Hasad kepada orang yang berharta, menginfakkan hartanya. Selain daripada itu, adalah hasad yang membakar segala amalan. Siapa kata hasad tandanya sayang? Tak payah jauh lah. Kalau cemburu itu, tengok, dia boleh cemburu dia pegang Quran tak? Dia cemburu dia pegang tasbih ke? Ke dia cemburu dia pegang periuk dia baling ke? Cuba tengok ke mana ending cemburu itu. Cuba tengok ke mana pergi. Adakah makin rapat atau makin bermasam muka? Duduk berasingan. Buat tindakan nak memberontak. Nah, kalau misal kata orang cakap, sebab tu kena berfikir. Sebab tu dalam kehidupan, jangan ingat kita tahu banyak perkara. Tiba-tiba kita tak ambil berat tentang kehidupan. Sedangkan kehidupan juga perlu dikaji. Perlu kajilah benda-benda macam ni. Baru kita sedar, aku ni hidup ni ikut Islam ke tidak? Contoh, jangan bersedih. Jangan bersedih. La tahzan. Wala tahinu wala tahzanu. Allah kata jangan. Kita mengiyakan. Tengok. Baru lepas solat. Tapi tak jaga taat. Solat itu arahan. Taat itu perbuatan dalam kehidupan. Berbeza lagi. Suruhan. Belum taat. Taat itu serta solat. Taat apa? Taat di setiap segala perkara yang diarahkan, disuruh oleh Allah Ta'ala dalam bentuk perkara-perkara yang melibatkan takdir. Sebab tu melibatkan isteri ketaatan. Solat bukan sekadar ketaatan yang kita nampak ketaatan. Solat tu suruhan. Ketaatan ni kerelaan. Ada orang buat suruhan tapi tak rela. Taat melibatkan kerelaan. Berapa ramai orang yang solat tapi tak rela? Itu bukan orang taat. Siap bulan munafik. Orang munafik. Dia kata apa? Iblis. Adakah dia ingkar suruhan Allah? Tak, dia tak ingkar suruhan Allah. Solat, semua dia buat. Tapi ketaatan. Di saat Allah suruh taat kepada perintah. Dia ada perintah Allah, taat. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Nampak? Aba wastakbar. Dia ada enggan, dia ada sombong. Sifat taat ini lawan kepada taat enggan dan sombong. Suami suruh, enggan. Jawab dia kerja. Ada je jawab-menjawab dia. Apa tidak? Dia maha cemburu ni tak boleh dikaitkan dengan Allah SWT. Sebab cemburu bukan sifatnya sempurna. Dia tak boleh kait dengan Allah Ta'ala. Mungkin perbahasan. Tapi sifat itu bukan maha cemburu. Mana ada maha cemburu? Dia tak ada maha cemburu. Takkan nak kata maha hasad. Tak. Tapi Allah Ta'ala itu mensyirikkan Allah Ta'ala itu menjadi kesalahan yang besar. Nampak? Setiap saat dia benar. Setiap saat kena belajar kehidupan, belajar baca kehidupan. Bukan baca tulisan, bukan hafal tulisan. Ramai orang boleh hafal tulisan, tapi takkan dia faham kehidupan. Dan kehidupan takkan boleh faham dengan hanya tulisan. Kehidupan takkan faham dengan sekadar tulisan. Sebab tu Nabi SAW tak boleh membaca menulis pun boleh berjaya. Nabi SAW
Bukti dah, tak boleh membaca menulis. Tapi kenapa jadi Nabi? Kita sibuk nak menulis, nak membaca, oh mahir, oh pakam no. Tapi hidup masuk neraka. Apa guna? Boleh banyak bahasa, tapi jenis tak faham bahasa. Hidup ni kena faham bahasa. Bukan jenis mahir banyak bahasa. Kalau mahir banyak bahasa, okey, bonus. Tapi kalau jenis mahir banyak bahasa, tapi tak faham bahasa, kena neraka juga pergi. Tujuan banyak bahasa itu sebab ramai orang kita nak jumpa. Tapi kalau jenis tak faham bahasa, jawapannya kena neraka jawabnya. Hidup kalau selalu kena you dengan suami, you ni kan, apa masalahnya kena you? Adakah sebab you tu tak masuk syurga? Adakah yang menghalang kita masuk syurga tu dengan ada suami atau tidak? Masuk syurga tu untuk apa? Macam mana cara? Ikut sekarang ni fokus kita ni. Hidup kita nak gimana? Pergi syurga kan? Adakah kita kata dengan suami itu akan menghalang kita? Dia yang menghalang kita bukan dengan suami, tapi tak buat baik dengan suami. Bukan kata macam mana, biar perangai dia macam tu pun. Adakah buang suami hilang masalah? Begitu. Sekarang Allah dah takdirkan duduk dalam masalah dengan suami. Asyik you ni kan, lepas you apa? Jawab. You, lepas you apa? Jawab seterusnya. Teruskan sampai Z. Jangan you je. Lepas tu patah balik, I balik. Sampai sudah tak selesai. Kalau dia kata you, kita terus sampai ke Z. Titik, habis. Ini you, you, you. Pusing kat situ, habislah. Biarlah dia kat you tu. Awak terus ke Z. Dia asyik you. Tak habis belajar ABC ke apa? Nur Hayati Abdul Rahman. Panjang. Tak apa. Saya baca. Saya nak rujuk masalah saya pada Ustaz. Saya hampir setahun berkahwin dengan dan masih belum dikuda cahaya mata. Umur 24 dan suami lebih tua, 12 tahun dah saya. Baik, okey. Saya masalah, okey. Kerana okey, saya tak ada keinginan, okey. Kadang-kadang saya rimau, okey. Perut, okey lagi. Suami, jangan baca ni kan. Ini Allah. Ini menaib ke betul ni? Allah. Nur Hayati. PM saya lah. Ini sebab ni. Ini masalah dalaman ni. Hubungan kelamin semua ni. PM saya. Baik. Masalah puan ni, ingat, kita nak menuju kepada Allah SWT. Kalau betul cinta, bawa cinta Allah, dia takkan terkesan dengan keadaan dan perasaan. Ingat. Kalau suami yang buang kita tak terasi, katanya tak apa ke Ustaz? Dah suami yang buang, tak apalah. Kalau kamu yang buang tu cari masalah. Dah suami yang buang. Sebab apa nak suami yang buang? Suami yang buang. Sebab apa? Sebab apa suami yang buang? Pastikanlah anda tu bukan barang buangan. Tu sajalah. Biarlah suami yang buang. Pastikan anda tu bukan barang buangan, barang yang terbuang. Dia boleh buang kita. Okey, tak apa, dia nak buang kita, silakan. Tapi pastikan anda tu bukan barang yang terbuang. Buktikanlah, biarlah dia buang, tapi anda tu punya akhlak yang baik, sifat yang baik. Tapi kalau suami buang, perangai bersama, memang padat nak kena buang. Tu masuk dia. Bukan kata suami buang, tak apa kan Ustaz? Apa tak apanya? Apa tak apanya? Tengok keadaan kita tu macam mana. Kalau suami buang sebab dia yang tak tahu hargai barang yang mahal itu, lalu dia buang, tak tahu nak guna, maka anda bukan barang terbuang. Kita jangan buang sebab tak boleh nak pakai. Suami pun tak boleh pakai, isteri pun tak boleh pakai, dua-dua tak boleh pakai. Suami pun jenis barang terbuang, isteri pun barang terbuang. Lain sekali buang masa. Faham? Orang takkan buang permata. Boleh Puan Fazilah, budak-budak bagi permata. Kalau suami tu jenis budak-budak bagi permata, dia buang juga. Soal buang ni, barang apa yang ada di tangan dia, kalau dia tak ada kefahaman, maka dia buang juga. Soalnya kita ni, adakah kita menjadi permata di saat dibuang tetap permata, ataupun kita dibuang kerana kita ni kaca? Jadi ramai yang kata begitu. Sebab tu pertahankan dulu kedudukan kita di sisi Allah. Supaya dalam hal keadaan yang mendatang kita tetap ada nilai yang benar di sisi agama.
barulah dia menjadi orang yang berguna. Baik. Jadi sedang jemaah yang Allah Ta'ala, maka kalau kita lihat tadi perbezaan lumrah dan fitrah tadi, bila kata lumrah itu akan merujuk kepada amarah, nafsu. Kalau fitrah itu merujuk pada qalbu. Itu yang pertama. Kenapa? Umi Ji bukan kurang cerdik dah. Bukan kurang cerdik buah permata. Tak ada cerdik terus. Bukan kurang. Kalau kurang tu ada lagi cerdik dah. Dia buang permata. Bukan kurang cerdik dah. Menunjukkan dia tak cerdik. Tak cerdik. Itu je. Itu bahasa baik tu. Tak cerdik tu. Kalau bahasa senang lagi faham, bodoh. Itu je. Tu ayat dia. Jahil. Kejahilan kerana gagal menilai permata. Tu kejahilan namanya. Elok-elok dah elok dah tu dibuang dia. UI tak habis. Suruh masuk kelas tadika baliklah. Belajar sampai Z. Ini rumah tangga level tadika punya ni. Marah lagi. Lantaklah dia nak marah ke apa. Orang suruh bagi isteri. Bukan sekadar you saja. Suruh buat ajar habis. Ini you. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Lumrah dia akan merujuk pada amarah, nafsu. Lumrah lah ustaz. Lumrah lah ustaz. Dia bukan fitrah je. Lumrah. Mengajuk, nangis, apa lagi? Merapu. Apa benda-benda yang membuat kepada nafsu punya cerita. Dia akan buat kepada amarah. Amarah ni malah amarah bisu. Dia akan buat kepada kehancuran. Itu lumrah. Dia dalam bahasa Al-Quran ni, subhanallah, Allah tulis, Allah bagi tafsir bukan sekadar jahil, bodoh, tapi lebih teruk, balhum adal, lebih teruk sebenarnya. Bahasa Quran ni bahasa yang betul-betul bagi sebenarnya. Macam contoh dalam surah Al-A'raf 176, orang yang cenderung kepada amarah nafsu ni seperti anjing, Allah kata. Al-A'raf 176. Buka. Allah bagi terus gitu. Cakap apa? Yalah Allah yang menjadikan kita kan. Kita baru ada rasa lebih sikit saja dah mula nak maki orang lah. Rasa lebih sikit dah. Mulalah kita duk nampak orang kecil besar. Allah Ta'ala yang menjadikan kita. Sesiapa yang tunduk kepada nafsu, perumpamaannya itu seperti anjing. Bayangkan. Al-A'raf 176. Saya baca. Ni, yang ikut lumrah ni. Lumrahlah cemburu. Ni. Mari pagi ni kita bagi habis sikit. Nak cemburu ya? Mari. Allah kata apa? Dalam surah Al-A'raf 176, yang bermaksud dan sekiranya kami menghendaki nescaya kami tinggikan darjatnya dengan ayat-ayat itu. Ini Al-Quran. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Dia cenderung pada nak mengajuk, nak buat benda yang buruk-buruk, nak buat perangai konon-konon, nak melawan. Dia ingat hebat. Allah kata apa dalam Quran? Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dia julurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka ceritakanlah kisah-kisah. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Ni orang yang kuat cemburu ni.
Dilayan salah, tak dilayan salah, macam sambung jemaah. Dah dilayan pun dia rasa tak cukup. Dah dibagi pula lebih. Dah mula dia kata, yelah tu. Macam anjing lah. Dia jelih lidahnya. Kita berlapik lagi tak? Kita baca ikut Al-Quran. Malah anjing pun masuk syurga. Sebab apa? Sebab tidak ditanya. Tak ada pertanggungjawaban. Ke syurga lah tempatnya. Nak sangat ikut dunia, kehendak keinginan dia yang rendah tu. Nak sangat ikut lumrah tadi tu. Penangis apa lagi? Penangis, pencemburu. Ikutlah. Penangis, dipujuk-pujuk nangis juga, dipujuk-pujuk nangis juga. Ikutkan sangat. Sedangkan orang beriman bukan begitu. Kalau rujuk pada surah Al-A'raf juga 139. Tengok Allah kata 139. Bukan, surah Al-An'am 139. Al-An'am 139. Apa kata Allah? Wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu rasa lemah dan kamu bersedih sekiranya kamu orang beriman. Allah yang kata. Kita mana-mana ubah apa yang Allah kata tu, kenapa? Sebab tak ikut selera kita. Tu cakap kadang-kadang kita nak belajar ilmu tapi kita tak betulkan kolbu kita. Itu jadi masalah. Al-An'am. Dia ada dua ayat yang sama ni siap ya. 136. Minta maaf. Ali Imran 136. Ali Imran 136. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Allah kata, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan kamu bersedih hati kerana kamu paling tinggi darjahnya jika kamu orang yang beriman. Nah, ini fitrah. Fitrah manusia itu sebenarnya beriman kepada Allah. Ya Tuan Ziman, dia nangis-nangis cemburu, kita doakan saja tak nak berubah. Kena bagi contoh kepada dia. Kena bagi contoh. Kenapa dia tak nak berubah? Kenapa dia masih nak mengekalkan perangai yang tidak membawa ciri kepada orang beriman? Yang tak nak berubah tu diri dia sendiri. Diri dia sendiri. Dia membenarkan nafsu dia duduk dalam diri dia. Tadi rujuk pada Al-A'raf 176. Dia nak ikut juga dunia. Dia nak ikut juga nafsunya rendah itu. Silakan. Tapi kalau kita ikut perempuan yang beriman, lelaki yang beriman, dia bukan orang yang lemah dan dia bukan orang yang bersedih hati. Itu orang beriman. Itu fitrah kita. Fitrah kita. Kalau rujuk fitrah ni, surah Ar-Rum ayat 30. Surah Ar-Rum ayat 30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam mengikut fitrah Allah. Ini dalil katakan fitrah itu kembali kepada Allah, bukan kembali kepada perangai. Hati-hati sedang jemaahnya mulakan ta'ala. Ramai orang kata fitrah lelaki ni ustaz memang suka kahwin ramai. Siapa kata fitrah lelaki suka kahwin ramai? Fitrah lelaki ni ustaz pantang tengok perempuan. Salah. Fitrah itu benda yang merujuk pada kesucian. Kalau lumrah ya benar. Ada kebenarannya. Lumrah manusia ni memang nak pergi kepada kebendaan. Bukan kata lelaki saja. Lelaki pun suka tengok perempuan, perempuan pun suka tengok lelaki. Dia akan tertarik antara pasangan dengan pasangan. Sebab tu tundukkan pandangan ni bukan untuk orang lelaki saja. Orang perempuan pun kena tundukkan pandangan. Ni tengok mana, ui handsome-nya. Bang tengok bang, handsome bang dia. Laki pun ya. Memang dayus lelaki. Habis. Hilang habis apa semua. Membiarkan keadaan itu berlaku. Sebab tu Allah kata, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama. Ini balik kepada agama. Jadi orang Islam, orang beriman, manusia yang beriman, perempuan yang beriman, lelaki yang beriman.
Dia dah, Ustaz LGBT macam mana Ustaz? Bukan macam mana dah, macam-macam. Dia dah bukan macam mana dah, dia macam-macam. Out of coverage dia panggil. System error, out of coverage ataupun out of stock dia panggil. Tugas apa? Buang aja. Kalau dia balik kepada fitrah, buang perangai itu. Lumrah adat tiba-tiba nak suka sama lelaki. Ya Allah, apa kehannya? Kalaulah khinzir tu boleh bercakap, "Oi, aku pun tak buat kerja macam tu. Aku pun tak buat kerja begitu." Binatang yang al-an'am tu pun tak buat kerja macam tu. Jadi fitrah lumrah jelas. Kalau kita ikut lumrah tu cemburu-cemburu gitu. Nak ikutkan. Jangan digelar anjing sudah. Sifat anjing ni tak pernah Allah bagi umpamaan lidah terjeli. Layan pun salah, tak layan pun salah, jawab pun salah, tak jawab pun salah. Lepas tu buat TikTok. Bangga ikutkan wanita ini always right. Lelaki pun ya tunduklah. Tak reti nak didik. Bila macam tu, bila kita nak didik supaya tidak ikut lumrah, ikut fitrah, maka ketegasan akan masuk. Kalau lumrah, dia akan kekerasan. Dia akan marah lelaki dia baling, dia akan mengamuk. Sama dengan lelaki. Kalau dia ikutkan lumrah cemburu dia bunuh perempuan. Berapa banyak kes lelaki bunuh perempuan? Bagi tahu. Sekarang siapa yang dahsyat? Ketegasan atau kekerasan? Dia tak kira. Bila lumrah ni, dia tak kira. Dia akan buat kekerasan. Yang duk bergaduh, baling barang, membunuh itu kekerasan. Itu kerana ikut lumrah, ikut cemburu tadi. Cemburu. Dia kerat ni kawan tu. Nampak? Di mana kata? Adat. Adat bersesi ibadat. Adat ni keras. Tak ikut apa kehendak dia. Buang keluarga, buang terus. Ibadat itu tegas tapi tidak keras. Sebab apa tegas? Tak nak jadikan ibadat itu main-main. Tak ada salah tu Nur Rasmatin, tak ada nak ada ego-egonya. Kena ada sifat kepimpinan. Kepimpinan bukan dengan keegoan, kepimpinan itu dengan kehambaan. Mana jadi? Ego ni ibarat tin kosong lah. Tak ada ego-egonya. Saya tak perlu pun pakai ego. Kalau didik dengan ego, dia takkan tunduk sebab didik dengan nafsu. Nafsu dengan nafsu. Mungkin isteri akan diam, tapi tidak akan. Dia akan diam, tapi dia akan pendam. Itu ayat dia. Isteri akan diam, tapi dia akan pendam. Suami ego, ada duit. Isteri pertama, kerja tidak ada, apa tak ada, semua suami tanggung. Ego. Dengar cakap aku. Keras. Orang ego ni dia keras. Dengar cakap aku. Laki pun, isteri pun diam dia. Adakah dia diam menerima? Tak, dia pendam. Sama dengan lelaki. Perempuan yang isteri yang ego. Ego. Umur lebih, harta lebih, semua lebih. Dia marah suami dia, macam tu je. Lelaki diam. Tapi pendam. Ya. Perempuan ego tu, apa dapat? Dia dapat lelaki yang diam, yang memendam. Tu lah. Sampai satu tahap, dia kerat isteri tu nanti. Jangan. Tak betul dia dengan ego ni. Tak ke mana pun. Ego ni adalah sombong. Kan ambil perkataan sombong. Sombong ni ada apa? Ada rasa lebih. Salah. Nabi tak pernah didik dengan kelebihan yang ada pada seorang lelaki. Tapi Nabi suruh ikut Al-Quran. Qawam, menjadi pemimpin. Pemimpin itu khidmat kan. Saya dah bagi tahu kan. Nak jadi pemimpin, kena jadi yang berkhidmat. Khidmat dengan keluarga. Khidmat dengan agama. Khidmat menjaga isteri. Khidmat tu jaga isteri, pergi mana tanya, keluar mana tanya, barang dapur jaga. Itu namanya pemimpin. Faham? Pemimpin yang berkhidmat barulah dapat hormat. Bukannya mengarah, bukannya menyuruh. Yang berkhidmat. Khidmat apa pada suami itu? Apa suami punya khidmat? Jaga isteri. Bukan sidai kain baju. Sidai itu siapa-siapa boleh buat. Takkanlah pasal sidai baju suami nak kena buat. Takkan pemimpin yang besar tanggungjawab dia tiba-tiba nak kena turun sampai ke bawah walaupun boleh.
pimpinan yang dapat pemimpin yang bertanggungjawab, patutnya dia mudahkanlah kerja pemimpin. Itulah pimpinan yang bagus. Sebab pemimpin dah bagi all out. Dia panggil coverage. Dah bagi garanti. Orang ego ni bukan orang menjaga. Dia takkan menjaga. Dia tak gerti menjaga. Orang ego ni dia gerti mengarah. Dia mengarah dia pandai. Dia mengarah pandai, menyalah pandai, membimbangkan pandai. Kamu keluarlah sekejap lagi. Kamu keluar sekejap lagi, kamu tahulah siapa aku sebenarnya. Kamu keluarlah sekejap lagi. Kamu tunggulah azab nanti. Tu orang ego tu. Dia gerti membimbangkan, dia bukan gerti nak membimbing. Dia tak tahu kenapa tak boleh bang. Cuba gitu. Bagi tahulah. Bagi tahu kenapa. Saya kata baca soal isteri tu dia update yang dia kata sekali kena ego juga. Isteri inilah namanya ikut lumrah. Memanglah suami tu akan terdiam, isteri ego. Suami yang ego, memang isteri akan terdiam. Isteri yang ego, suami akan terdiam. Soalnya diam ke diam-diam? Diam-diam ni dia pendam. Lain sekali main apa? Main kayu 3. Sebab apa? Isi ego. Nak dapat engineer ya be lah. Sekarang dapat tadi be. Apa macam? Betul salah kan? Oh, itulah lelaki ni jantan tak guna lah ni. Dan kau ego. Sama dengan lelaki juga. Kau ego dengan isteri tu. Tunjuk hebat no. Macam boleh conquer isteri tu. Tak ke mana pun. Ada pula jenis yang lembik dengan isteri. Pun tak boleh juga. Lembik dia. Lentuk, patah je. Patah je kerja ni. Alai, kerja nak bersemut kerjanya. Hidup ni bukan nak kumpul semut. Nak kumpul semut tu buat apa? Bersemut tu berdua udah. Tak ada orang nak tahu tu apa semut kita. Apakah hukumnya isteri yang gantung tak bertali? Pertama, jangan gantung tak bertali lah. Yang kena gantung tu turun. Jangan biar tergantung tak bertali. Kan jadi, apa panggil, penanggal nanti kan. Sekarang ni, isteri tu dulu kena turun, jejakkan kaki dia ke bawah dulu. Jangan biar gantung tak bertali tu. Yang kita pun biar tergantung. Tu apa hal dia? Ambil tali tu cabut. Tangan ada kan? Tangan ada. Ambil tali tu cabut. Tali tu sakit turun. Okay, dah jejak kaki ke tanah. Pergi ke pejabat agama. Habis cerita. Jangan biar gantung tak bertali tu apa hal? Ya Allah. Nanti jadi penanggal nanti kan. Cepat-cepat potong tali tu, dia biar dia tergantung. Lain lah diikat tangan, ikat kaki, lain lah. Ni gantung tak dah lah gantung tak bertali pula tu. Rupanya tak kena gantung pun. Kita yang beranggapan digantung. Mana tali? Nama pun gantung tak bertali. Turun. Jemaah, buat apa tu? Aku digantung tak bertali ni. Mana ada tali? Turun. Oh iya ke? Turun. Nak pergi mana ni? Pergilah pejabat agama. Selesaikan. Tapi saya sayang dia, Ustaz. Sayang bendanya. Kalau macam tu nafsu sebenarnya. Sayang ni yang bertanggungjawab. Tak bertanggungjawab, itu bukan sayang namanya. Jangan duk ikut ya, maksud yang tak betul itu. Dah 3 hari berturut-turut dengan Ustaz semalam pun suami sama dengan kau 3 hari berturut-turut tak jadi je tu. Hafizah apa? Ada yang 2 tahun berturut-turut dengar tu. Cuba tanya ni. Alhamdulillah. Dengarlah. Kalau Allah bagi peluang dengar, alhamdulillah. Dia kalau fitnah kolbu ni macam inilah keadaan ceritanya. Tak, hidup ni memang kalaibun walahun kan, senda gurau nak dinangis kan, buat apa hidup ni? Kita gelak kan hidup ni. Nak nangis kan buat apa? Ingat air mata ni murah sangat nak bagi nangis untuk dunia ke? Allah dah kata ad-dunya i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun. Senda gurau, kita gelak kan je. Selesaikan masalah dunia ini dengan gelak ketawa. Habis cerita. Masalah masalahnya kita take it so serious. Why you so serious? Allah Akbar. Take it easy. Take it easy.
Nah. Jadi dalam surah Ar-Rum tadi ayat 30 jelas, fitrah itu balik kepada Allah, qalbu, lumrah dia akan pergi kepada amarah. Amarah. Bila amarah habis hancur. Semua sepupu saya gantung tak bertali, lepas ni janganlah. Bagi tahu tak ada tali yang gantung kau. Turun cakap. Turun. Turun dan bawa dia pergi ke pejabat kamu. Rusmini Aizah 2 tahun berturut-turut kena. Alhamdulillah. Golaklah jemaah, jangan jadi lomah. Bagus. Jemaah jangan lomah. Kita ada Allah. Bangkit. Suami dah angguk faham dah 2 tahun dengar kelas ustaz dah, alhamdulillah. Ya benar Tuan Siman besut. Betul. Ada yang dengar setahun, bukan setahun dengar. Baru dengar sehari pun tak apa, 2 tahun lagi. Memang ini pilihan Allah. Saya menyampaikan. Follower ramai tak ada, mana ada follower ramai. Tak ada. Ini ilmu yang diikut, bukan ikut saya. Ya Tun Salihah, masalahnya dia anggap serius, sebenarnya lucu sebenarnya. Cuba tengok tadi. Bunyi kan serius. Saya gantung tak bertali ustaz. Tengok kebenaran, tengok. Mana ada tali? Allah. Ya ustaz. Tak ada. Turun. Hanya duk termenung kat situ buat apa? Tu baru kita naik semangat. Sebab apa cakap begitu? Iman. Fitrah itu tegas. Lumrah itu keras. Bila keras ni dia dah tak ada, tu baru tak ada perasaan. Saya dah lemah ustaz, dah tak ada perasaan. Tu dah keras tu. Tu dah keras tu. Tegak dia. Nampak? Turunlah labu. Turunlah labu. Allahu Akbar. Ya Allah. Adat versus ibadat. Adat versus ibadat. Bila adat, dia akan jadi penat dan dia akan jadi tadi keras, dia putus asa. Tapi ibadat dia ada penat, tetapi dia akan bertukar nikmat, dia akan jadi semangat. Okey, bezakan macam ni. Kalau kita buat sebab adat, kita akan penat dan kita akan tersekat. Stop. Adat ustaz, orang perempuan kenalah jaga semua ustaz. Adat orang lelaki ni ustaz, dia kalau kita tak itu tak ini ustaz, mau dia nak suka kita. Penat dia menjaga. Dalam sekali ada satu statement tu, saya sebut dia balik. Kita yang macam ni pun suami tak geram dengan kita, dia tak terkam pun kita. Sudah. Itulah nak ikutkan adat sangat. Adat kita ni kena jagalah body kita ni, biar cekang sana cekang sini. Dalam sekali rupanya suami tak terkam. Nak cakap apa? Terkeluar tu dalam live tu. Nak ikutkan adat. Dalam sekali penat aku. Dalam sekali tak ada apa. Tak berguna pun. Kalau betul ikut ibadat, maka dia tak akan jadi penat, malah dia bertukar nikmat. Memang penat sebab dia menggunakan tenaga. Ibadat dia menggunakan tenaga. Dia kan penat, tapi dia rehatlah. Tapi sampai kepada perjalanan itu, apa dia? Nikmat. Sampai nikmat dia. Ni ikut adat. Ikut adat jaga makan. Bukan jaga makan macam restoran dah rumah tu dibuat. Sekali tak terjaga pula. Tak terjaga pun. Jadi nikmat, dia akan jadi semangat. Ingat, ibadat dia akan menjadi nikmat, dia akan jadi semangat. Dia kalau makin semangat tu maknanya itu ibadat. Sebab ibadat ni semangat. Jangan tertipu sedang jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Tengok Mekah dan Madinah sebelum Covid lah. Sekarang ni sebab dah ada Covid ni, dia kena tak berasak-asak dah. Orang kata sekarang masuk Allah leganya, masuk rasa macam bertuah sangat boleh masuk tu. Duduk raudah, ya Allah tak ramai orang. Sekali balik kena prank. Baru tahu, marah. Keluar marah dia. Terasa teranaya lah apalah. Lebih baik kita susah-susah kat sana, balik lega. Kita senang-senang balik kena susah-susah. Ibadat ni semua susah supaya kita semangat. Tengok dulu nak masuk raudah, berlumba.
nak masuk Hijri Ismail. Ya Allah. Terimpik tu tak tahulah. Multazam lagi lah. Naik pitam kita nak masuk ke Multazam. Hajar Aswad tak usah cerita. Mana ada orang tak semangat kat sana. Yuk, marilah kita masuk Hijri Ismail. Tunggu keadaan tenang lah. Kita kan ibadah nak tenang. Gila kamu. Tenang tu apa? Tenang tu bermaksud kita boleh berada dalam keadaan yang begitu. Itu baru betul tenang. Walaupun kena berasak-rasak, kita tetap hati kita tak ada nak marah, tak ada nak jekah, tak ada nak backhand orang. Tak ada. Elok lah. Kita punya elok beratur ni tiba-tiba ke belakang balik. Kita nak marah ke apa? Tak. Astaghfirullahalazim. Itu tenang. Terus ke depan. Cari lagi dulu. Menyelit. Pum. Baru nak angkat tabir. Allah, pam, kena tarik lagi ke belakang. Allahu Akbar. Masuk lagi. Nak lagi. Ya Allah, sanggup berimpit, sanggup kena impit, sanggup yang ada terpijak pun ada. Nampak? Itulah semangat. Perlukan semangat. Jadi bila kita balik sini, tiba-tiba kita lemah. Tak, berbalik pada tadi Ali Imran 139. Nampak? Semangat. Sebab kita orang beriman. Jadi kalau adat, dia akan jadi penat. Adat. Nak jaga. Semua benda nak konon-konon nak jaga. Padahal tak ada. Nak jaga tu, apa yang nak dijaga? Apa yang nak dijaga? Contoh jaga suami. Adat jaga suami. Padahal jaga amalan pada suami. Itu ibadat. Jaga isteri. Konon-konon nak jaga isteri. Bagi mantap, bagi tip-top. Jaga dia semua. Dalam sekali, ke perempuan lain juga pandangnya. Apa ke benda yang cara macam tu? Itu jaga adat. Dalam sekali penat. Bagi apa nak, bagi itu, bagi ini. Dalam sekali, curang. Dalam sekali, kecewa. Patutnya jaga amalan pada isteri. Apa amalan kita pada isteri? Didik isteri. Kalau perlu marah, marah. Kalau perlu ketegah-tegah. Kalau perlu apa, buat apa saja asal dia menjadilah. Itu sebenarnya amalan. Ali Imran 139 tadi Puan Yati Subarita. Jaga amalan pada suami. Bukan jaga suami, dia jaga suami dah jaga macam jaga baby. Macam-macam ada je perangai tak betul dia tu. Mengajuklah, apalah. Kan? Jaga amalan kita pada suami. Bukan jaga suami. Ketika jaga amalan kita pada suami, insya-Allah terjaga suami. Ketika jaga amalan pada isteri, insya-Allah terjaga isteri. Amalan pada harta, apa dia? Nafkah, infak, sedekah, wakaf. Jaga amalan tu. Maka terpelihara harta. Tapi kalau kita sibuk jaga benda, adat, akhirnya penat. Bila penat, kecewa. Penat yang tak dapat nikmat ya. Kalau jaga ibadat, penat. Nak balik ulang alik 5 waktu, ingat apa? Contoh, kata macam saya. Penat. Tadi keluar subuh. Semalam habis lewat. Nak keluar pukul subuh. Keluar pukul berapa tu? 6 subuh. Sampai pukul 6.30. Nak kejar timing. Lepas tu lagi. Penat. Ya penat. Tapi nikmat. Puas. Malah jadi rutin. Jadi rutin kata macam kita jadi fit. Macam tu. Tapi kalau adat, dalam sekali kita buat bompah pulas, akhirnya kecewa. Apa dapat? Sebab tu kena faham. Adat versus ibadat. Bezakan. Adat itu penat dan akhirnya tersekat. Ibadat itu penat, akhirnya nikmat dan semangat. Ni semangat nak bergaduh je. Nak bergaduh, lain sekali kecewa juga. Jadi sebenarnya mahnya mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makna kata apa? Kesimpulan kita boleh buat pada pagi yang penuh barakah ni. Jangan kita terpedaya dan tertipu dengan keadaan dunia yang memberi makna yang salah pada kita. Jangan. Biar berpenat-penat jaga ibadat, jaga taat. Taat ini, jaga taat, kerelaan, nak merelakan. Nak merelakan. Nak merelakan itu satu, ya, bukan kerja mudah. Tapi bila boleh buat dengan kerelaan, itu satu kenikmatan.
merelakan diri untuk melakukan ketaatan, itulah kenikmatan. Taat itu kerelaan. Memang penat, ulang alik, jaga tu jaga ni memang penat. Bukan tak penat, tapi penat kita itu terbayar dengan nikmat yang Allah bagi pada hati. Allah akan bagi rasa Allah, kekuatan tu datang. Kekuatan tu itu satu kekuasaan Allah. Wa anzalnal hadid. Allah turunkan besi tu kuat. Dan wa anzalnal sakinah fi qulubil mu'minin. Allah turunkan ketenangan itu. Itu dia akan datang, hilang penat dah. Allah bayar. Sebab tu dalam Fitnah Qalbu yang sebelum ni, tak ada yang percuma je. Anda ingat free ke buat kerja Allah? Tak ada yang free. Allah ya cikgu maya kita. Hazam min fa'li rabbi. Itulah tegas. Ketegasan akan menghilangkan segala kekeliruan, segala sifat-sifat kekotoran tadi. Kata kotor tu sental. Lah nak pula kotoran degil. Jangan tertipulah. Lupakan yang lain, sapu, hilang. Bohong je. Dia ada cara cuci lain. Kalau yang jenisnya ada kesan-kesan darah ke, kesan minyak ke, nak benda-benda yang keras, ambil tu. Tapi jangan pakai water jet pergi sembuh dekat lantai tak ada apa pula kan. Allah, ambil tu baru sental. Tak cukup sental, pakai water jet. Tak cukup pakai water jet, pakai pilih bomba tu. Agak-agak tak cukup sangat, rendam dekat mana? Kat tasik mana ke, kat mana? Rendam tu. Rendam lama sikit biar dia tanggal semua kotoran itu. Tak ada yang percuma tapi free. Ya. Apa maksud free? Semuanya berbayar. Pertama free, kedua berbayar. Apa berbayar? Walaupun Allah bagi nikmat ini percuma, tetap Allah bayar dengan pahala. Allah bayar dengan syurga. Sebab tu jangan ingat kita ada percuma dengan Allah. Tak, semua dikira. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sental balik, sental. Gosok. Kalau nak belai, itu bukan cuci. Itu dipanggil naik lemak, dipanggil. Ada kotoran situ. Ni apa ni? Cemburu ke? InsyaAllah sabar ya. Cemburu ni lama-lama hilang ya. Disembuk, dia tiup lah tu. Sikit lagi hilang lah tu. Mana maunya pening Pak Karim punya tu. Ni kotoran-kotoran degil ni. Ini kotoran-kotoran degil. Memang nak perlu disental. Sebab itu, cuba tengok tahap pendidikan awal kanak-kanak. Arahan. Budak-budak ni dengan nafsu, walaupun dia tak ada dosa, dia tidak perlu dihukum dengan dosa pahala, tapi dia perlu dididik dengan arahan. Sami'na wa ata'na. Please follow instruction. Itu nafsu. Kalau dari awal dia dikerah, sebab bila dah besar tak payah marah dah. Habis cakap apa? Okey. Anda faham lah. Tapi kalau dari awal dia lembut, lenggut, lentuk, tu mula dah besar bergaduh. Tu bergaduh tu. Tu masuk nafsu. Nafsu ni memang kena tegas. Bagi instruction. Walaupun dia tak faham lagi, bagi instruction. Kemas. Bersihkan tu. Solat bawah tu. Tak karang, tak buat kang, habis buang kang. Karang gini, dia dengar instruction saya. Lepas tu, ada masa, explain. Itu saja. Bagaimana sekiranya seorang suami itu dia mula nak berubah tapi sini dah tunjuk perangai. Dimaki suami, dihalau suami, Allah Akbar, isteri bekerja ambil lagi duit suami, buat suami ikut aja katanya. Suami ada kena ada sifat pemimpin. Pemimpin itu sifatnya memimpin. Kalau ada tindak balas dari pimpinan, maka lakukan tindakan. Sifat suami itu kena ada sifat pemimpin.
Pemimpin ini dia kena ada menjadi penasihat. Ingat, pemimpin dia kena 3 karakter besar. Penasihat, pengarah, penguat kuasa. 3 elemen ini mesti kena ada pada seorang pemimpin. Dan yang paling penting, dalam hati seorang pemimpin itu kena ada kehambaan. Suami isteri dia buat perangai, buatlah macam mana pun. Aku tetap sayang kamu selagi mana Allah bagi sayang kepada aku. Kamu jangan buat perangai, jemaah. Kamu ingat jemaah. Allah bagi sayang lagi ke aku ni. Wah, aku kau orang Jawa. Allah bagi sayang ke aku untuk sabar dengan perangai kau. Ingat sikit. Dia bukan kata kita mengarah tu kita jadi, ni suami dia pendam, terasa saya. Suami saya, isteri saya buat macam tu, saya rasa macam terasing. Alah. Mari masuklah jadi pemimpin. Pemimpin ni Allah bagi dia sayang. Modal sayang tu, kita sayang dia. Allah bagi kita modal. Pertama, dapatkan modal kasih sayang dulu. Sebab kita tak dapat kasih sayang tu. Sebab itu kita terkesan dengan perbuatan isteri. Jadi doktor, tapi terkesan dengan pesakit. Hentilah jadi doktor. Apa terkesan pesakit? Doktor nak buat je. Doktor, tolonglah saya doktor. Janganlah cucuk saya. Yelah. Doktor nak bedak. Doktor, tolonglah saya doktor. Apa tu nak buat macam mana? Doktor ikut cakap saya doktor. Dah hari ni ikut cakap pesakit. Patutnya doktor lah kau pesakit. Kamu nak kena baik ke tak nak ni? Doktor kena ada ilmu tu. Sama dengan pemimpin. Isteri buat perangai. Kamu ni nak jadi isteri abang ke tak nak? Kalau nak, buat cara nak. Kalau tak nak, jom kita. Jom mana bang? Jom lah. Tengok kat mana tempat yang kamu disedah kamu ni isteri ke tidak. Jangan kita tertipu dengan nafsu yang akhirnya menghilangkan kepimpinan seorang lelaki. Bangkit wahai suami. Bangkitlah. Habis Ustaz ni kan hilang. Tak ada hilang ni. Kalau dia takdirkanlah dengan tindakan begitu nak menegakkan kebenaran, hilang isteri. Okey, nak macam mana? Dah tak terdidik. Tapi bawa sampai ke muka pengadilan. Bawa. Saya ni nak didik dia. Ya, adik. Kalau dia tak nak dididik, tak apa. Saya berlepas tangan untuk mendidik dia. Tapi kalau dia berubah hari juga depan Ya Arif, saya terima dia sepenuh hati saya. Sebab sayang saya masih ada lagi untuk dia, Ya Arif. Dia dah buat macam-macam perangai kat kamu. Takkan kamu masih sayang dia? Kerana sayang saya bukan sebab dia. Sayang saya sebab Allah. Allah yang bagi saya sayang. Untuk betulkan perangai yang banyak saka ni. Tu je. Itu cara dia. Baru kita ada kekuatan. Sama juga dengan isteri. Isteri nak berubah, suami tak sokong. Jadi sokongan suami itu satu bab. Tapi kekuatan isteri untuk berubah, sedar, itu mesti dari dalam diri. Itu cara dia. Baik. Jadi sidang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sikit sebanyak perbincangan kita pada pagi yang penuh barakah. Pagi dah, tengah hari, Allah Akbar, 12 dah. InsyaAllah kita sambung lagi perbincangan kita pada sesi malam ini. Bual bicara santai bagi yang baru mengikuti pengajian. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Jemput hari pada malam ni sesi munajat umat bersama-sama hari yang ke-11. Sesi dengan lazimi bacaan suratul Hadid. InsyaAllah moga-moga Allah rahmati kita semua. Mohon ampun maaf daripada saya atas kekurangan, terkasar kata, terkurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah, insyaAllah. Sehingga kita bertemu lagi pada seri akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.